Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' huwas samiul alim. Kepada Allah kita mohon perlindungan dengan lafaz bismillah agar kita dilindungi dari sebarang kejahatan di langit ataupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terima kasih rakan-rakan media yang telah sudi hadir pada pagi ini walaupun dalam kaedah short notice ya. Malam tadi kami hantar WhatsApp dan email kepada tuan-tuan ataupun kepada editor tuan-tuan, dan terima kasihlah kerana tuan-tuan dapat hadir ya pagi ini walaupun dalam jangka masa yang pendek notis yang kami beri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersama saya hari ini adalah saudara Mustafa Mansur, iaitu Presiden Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia, dan saya sendiri Razak adalah Setiausaha Otai Reformis 1998. Tujuan kita jemput saudara-saudara hadir pada sesi pagi ini adalah untuk kita memberi maklum balas ya tentang isu yang melibatkan tuduhan-tuduhan ataupun suara-suara keras terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Presiden Parti Keadilan Rakyat dan juga merupakan pengurusi Pakatan Harapan, ekoran daripada kekalahan yang begitu hambar oleh calon-calon Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini. Jadi sebelum saya meneruskan sesi ini, saya dengan ini menjemput ya wakil kami, iaitu saudara Fadli Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin merakam rasa duka cita dengan suara-suara keras dari kalangan pemimpin parti komponen Pakatan Harapan yang menggesa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Parti Keadilan Rakyat, meletakkan jawatan sebagai pengerusi Pakatan Harapan, ekoran prestasi hambar calon-calon Pakatan Harapan yang tewas dalam pilihan raya negeri Melaka PRN baru-baru ini. Kenyataan media YB Anthony Loke selaku Setiausaha Penganjur Kebangsaan DAP merangkap ahli Parlimen Seremban yang mencadangkan pengganti Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat menghiris perasaan ramai pendukung-pendukung Pakatan Rakyat, terutamanya ahli-ahli Parti Keadilan Rakyat. Kami berpandangan bahawa sewajarnya pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan terlebih dahulu melakukan postmortem untuk mencari punca sebenar faktor-faktor kekalahan Pakatan Harapan dalam PRN Melaka baru-baru ini, dan bukannya sekadar menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai kambing hitam untuk menanggung segala beban kekalahan Pakatan Harapan tersebut. PRN Melaka adalah merupakan whole new ball game, iaitu benda baru bagi PH menghadapi pilihan raya selepas hampir 2 tahun di bawah pemerintah kawalan pergerakan PKP COVID-19. Kekangan mengadakan ceramah terbuka dan larangan memobilisasi jentera untuk menziarahi pengundi dari rumah ke rumah peserta menyumbang adalah antara lain punca kekalahan ramai calon-calon Pakatan Harapan. Harus diingat hampir semua jentera parti di cabang dan ranting parti di negeri Melaka khasnya dan seluruh negara umum telah terencat aktiviti penerangan setempat untuk menghampiri pengundi setempat. Ekoran kekangan PKP hampir 2 tahun itu adalah tidak wajar semasa PH memenangi PRU 14 pada 2018. Semua kredit diberikan kepada pucuk pimpinan tertinggi parti komponen masing-masing, tetapi apabila menerima kekalahan PRN Melaka ini, semua jari dihalakan ke muka Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu tidak adil dan sangat menjengkelkan. Semasa PH memerintah 22 bulan di Putrajaya tempoh hari, Pakatan Harapan telah tewas beberapa pilihan raya kecil seperti di Cameron Highland, Don Semenyi, Tanjung Piai contohnya, tapi tiada seorang pun pemimpin parti komponen menunjuk jari kepada Dr. Mahathir. Perdana Menteri ketika itu sebaliknya masing-masing umpama terkunci mulut bila berhadapan dengan Dr. Mahathir, hinggakan kerajaan PH tumbang pada tanggal 2 Februari 2020 ekoran langkah Sheraton. Kita menyelar keras kegopohan YB Anthony Loke yang mencadangkan pengganti Datuk Seri Anwar Ibrahim, sedangkan
kita bertanya-tanya siapakah gerangan pemimpin yang dimasukkan mempunyai karisma yang boleh menyaingi tokoh Datuk Seri Anwar Ibrahim setakat ini. Kita tidak menghiraukan dasarkan adun bilut dan trust yang mengesa Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak jawatan, tapi kita kecewa dengan sikap YB Anthony Loke yang merupakan antara pucuk pimpinan tertinggi DAP yang turut serta dalam banyak sesi mesyuarat Majlis Presiden, tetapi sebaliknya di luar Dewan mesyuarat secara terbuka mencadangkan pengganti Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kesan ini kami anggap sangat menjengkelkan dan bodoh. Kami pendukung-pendukung Pakatan Harapan berharap keakraban dan sikap toleransi, hormat menghormati di kalangan komponen Pakatan Harapan wajar terus dikekalkan demi menghadapi pilihan raya negeri Sarawak terdekat ini, dan PRU 15 tidak lama lagi. Banyak kerja keras harus dibuat bersama bagi memastikan Pakatan Harapan kembali ke Putrajaya selepas kemenangan PRU 15 nanti. Umpama menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung tak berselerak. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur di atas kesempatan ini dan terima kasih kepada rakan media yang hadir dan juga saudara-saudari pejuang-pejuang keadilan, reformasi. Abang masih lagi kuat ya. Abang dan kakak kita ni. Okey tuan-tuan. Bila kita berdepan dengan isu-isu penting seperti ini ya, kita faham bahawa pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka yang melompat parti ketika PH dahulu menyebabkan PH jatuh, tumbang. Dan apabila kejadian seperti ini berlaku dan kita harus menjedarkan kepada rakyat tentang mandat rakyat, iaitu mandat rakyat ketika PRU 14 yang lalu, majoriti rakyat Malaysia memilih Pakatan Harapan. Ini hal yang patut difahami oleh semua. Dan kemenangan pada PRU 14 telah pun menguntungkan semua pihak, termasuk DAP, Amanah dan PKR. Seharusnya keuntungan ketika itu jangan diambil mudah ataupun dilupakan, sehingga bila berlakunya kekalahan di Melaka dengan faktor-faktor yang antaranya yang telah dikenal pasti, iaitu hampir 20% tidak pengundi Pakatan Harapan tidak kembali mengundi pada kali ini di Melaka. Yang keduanya, masalah-masalah yang sebenarnya telah pun disepakati, ya, soal logo, soal calon, soal apa semua disepakati oleh tiga pihak dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Ini yang menyebabkan kita rasa kenapa perlu bawa keluar, kenapa perlu dibahas di luar daripada Majlis Presiden. Kalau Majlis Presiden Pakatan Harapan telah pun berfungsi dengan baik selama beberapa tahun ini, tiba-tiba kita rasa pelik kenapa seorang Anthony Loke, ya, Setiausaha sekarang ni, Setiausaha Agung DAP, yang biasanya hadir dalam Majlis Presiden, mengeluarkan statement-statement yang rasanya tidak wajar sebagai rakan kongsi ataupun rakan koalisi Pakatan Harapan. Jadi pada hari ini kita menegaskan bahawa sekiranya semua pihak
mengambil sikap yang sama seperti YB Anthony Loke, Pakatan Harapan ini rasanya tak lama. Semua nak bercakap, semua nak memberi pandangan yang sepatutnya boleh selesai dalam majlis presiden. Yang ini yang kita rasa kenapa perlu berlaku seperti ini. Kemudian dari aspek yang lain, kita juga faham dengan kekangan SOP yang tidak berpihak kepada pembangkang juga telah pun memberi sumbangan yang besar kepada pihak kerajaan hari ini, PN dan PN, iaitu walaupun PN kalah juga, tetapi di pusat mereka masih bersama PN dan PN ini, dan jelas sekali apa yang berlaku di Melaka adalah satu permainan politik yang seharusnya tidak berlaku di sebuah negara demokrasi. Ya. Bagaimana mungkin sebuah negara demokrasi yang memberi kebebasan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk terlibat dengan proses demokrasi, iaitu memilih ketua-ketua mereka ataupun wakil rakyat, tetapi dinafikan dengan pelbagai. Ya. Banyak ketika Najib turun dengan ratusan orang berkumpul, begitulah juga dengan Muhyiddin Yassin juga sama. Dan ketika Anwar Ibrahim dan kawan-kawan kita dari Pakatan Harapan cuba untuk membuat hal yang sama, dihalang dan sebagainya. Dan ini rasanya tidak fair, tidak adil untuk Pakatan Harapan. Kemudian dari aspek yang lain, kita juga melihat bahawa PRN Melaka ini bukanlah suatu petanda aras, petanda aras di mana Barisan Nasional sebenarnya menang mutlak. Sebab saya katakan tadi, kehadiran tidak cukup. Kalau yang hadir hanya lebih kurang 60% yang mengundi, mereka boleh dapat ni. Cuba kalau kita naikkan sehingga kalau 70 ke 75% saja, sebenarnya telah pun memberi persaingan kepada Barisan Nasional dan juga yang lain. Jadi tuan-tuan, saya setuju dan sepakat, dan kami telah membahas perkara ini dan setuju dan sepakat bahawa untuk menuding jari ke arah Saudara Anwar Ibrahim adalah sesuatu yang tidak patut diterima. Ya? Dan ini adalah satu kaedah dan cara untuk melemahkan lagi Pakatan Harapan. Dan juga kita juga melihat ada macam kami lah, mungkin Saudara Razak juga ingat, sebelum PH jatuh, di sinilah tempat kami bersuara menegur pimpinan Pakatan Harapan ketika itu terhadap apa yang telah dan sedang dilakukan ketika itu oleh Mahathir Mohamad, Tun Mahathir Mohamad. Dan beberapa telahan kami akhirnya menjadi kenyataan apabila 2 Februari berlakunya langkah syaratan dan Pakatan Harapan jatuh. Dan kali ini saya bersepakat dengan teman-teman, kita tidak mahu lagi menjadi penonton kepada kegagalan demi kegagalan. Kita mahu melihat Pakatan Harapan yang telah pun mendapat sokongan rakyat majoriti pada 2018 yang lalu tetap terus bersama dengan Pakatan Harapan. Dan kita berharap PRN Sarawak ini, Pakatan Harapan seharusnya mendapat sokongan dari rakyat Sarawak. Sebab kalau mereka faham bagaimana Sarawak, wakil Barisan Nasional Sarawak dan juga wakil Barisan Nasional Malaysia umumnya yang telah pun menggagalkan MA 63. Hak-hak orang Sarawak dan Sabah telah digagalkan di Parlimen oleh barisan pimpinan
Barisan Nasional dan juga masa itu Mahyudin masih lagi bersama kita, ya. Tapi Barisan Nasional PAS juga terlibat untuk menggagalkan hak orang Sabah dan Sarawak. Jadi sekali lagi kami dari gabungan bertindak Memorandum Rakyat Malaysia yang ada kurang lebih 100 NGO sepakat mengatakan bahawa semua kita mesti menahan diri. Semua pihak, terutama sekali dalam Pakatan Harapan, menahan diri untuk membuat sebarang kenyataan yang boleh merugikan Pakatan Harapan. Dalam waktu sekarang ni nak pilih cari nakhoda lain, ni kapal tengah berjalan bagus ni, okey, no problem. Kenapa nak suruh terjun pula nakhoda tu? Sabarlah. Dah dekat nak sampai dah ni. Okey. Dan kita mesti faham bahawa kami ni daripada reformis rakyat Malaysia. Reformis 1998 ini adalah hardcore-nya perjuangan reformasi di Malaysia. Tak tahulah berapa ratus ribu kalau ikut pendukung kita ni. Dan kalau kita kata kita bukan ada kepentingan apa-apa, tapi kita mohon sekali lagi, mohon sungguh-sungguh kepada seluruh koalisi Pakatan Harapan untuk menghormati Majlis Presiden Pakatan Harapan dan bawalah perbincang di sana dan ambillah keputusan-keputusan yang terbaik di dalam majlis tersebut, bukan di luar. Nak sampaikan semua dekat luar ni, tak payahlah masuk Majlis Presiden, duduk aja di luar. Buat jadi macam kami ni, kalau sorak di tepi jalan, kita sorak di tepi jalan ni, sekejap lagi ni kita nak sorak lagi ni. Pasal apa? Pasal kita tak ada pilihan lain. Dan DAP ada pilihan dia dalam Majlis Presiden. Amanah ada dalam Majlis Presiden. Luahkanlah di sana dan matikanlah di sana, selesaikanlah di sana. Tak usahlah bawa keluar sampai jadi macam ini. So terima kasih kepada Saudara Razak yang memberi peluang kepada saya untuk menjelaskan. Okay, terima kasih Haji Mus ya. Yang telah menghuraikan beberapa isu di sini ya berkenaan dengan isu pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Melaka ya. Saya ingin mengulas ya apa yang telah dicadangkan oleh Yang Berhormat Anthony Loke ya. Kita bertanya dengan saudara Anthony Loke, siapa sebenarnya pengganti yang dia maksudkan selepas PKR hilang 13 ahli parlimen ya. Ahli parlimen ya 13 ahli parlimen PKR ya yang telah meninggalkan PKR ya 13 orang ya. So siapa agaknya yang wajar menggantikan Datuk Seri Anwar ni selepas Sheraton tu 13 pemimpin PKR melompat parti ya. So adakah dia bermaksudkan yang presiden warisan tu Syafi'i Abdal tu adalah seorang yang setaraf karismanya dengan Datuk Seri Anwar, ataupun Mat Sabu sendiri tak diperjelaskan. Cuma dia membukakan satu spekulasi ya untuk orang mempertikaikan kredibiliti Datuk Seri Anwar itu adalah punca penyebab kekalahan pilihan raya negeri Melaka tu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin merungkai balik ya tentang saudara Anthony Loke ni ya. Semasa beliau menjadi menteri ya, zaman pemerintahan 22 bulan di Putrajaya ya. Pada saya dia mempunyai dua karakter lah. Semasa menjadi menteri ya, tiada pun sekali ya kamu mempertikaikan tindakan Dr. Mahathir itu melanjutkan lesen Linus ya, operasi Linus tu. Ya, semasa kamu menjadi menteri, dan semasa kamu juga menjadi menteri, kamu tidak pun melupuskan atau menghapuskan ya AES itu sendiri ya, yang di mana AES itu merupakan salah satu perkara yang dibangkitkan oleh penyokong-penyokong Pakatan Harapan, dan juga kamu juga gagal ya apabila saman-saman AES itu diminta untuk diberi diskaun. Sebaliknya kamu berkeras juga ya untuk meneruskan saman-saman AES itu.
So maknanya kamu ada dua karakter. Semasa kamu menjadi menteri itu, kamu langsung tidak berani bertentang mata dengan Mahathir itu, bertanyakan dia tentang Linus itu sekarang. Ya, sekarang pun setelah kamu menjadi pembangkang pun kamu tidak berani untuk bangkitkan isu Linus itu. Ya, padahal DAP adalah parti yang kuat menentang Linus itu dulu sebelum kita menang PRU tu. Ya. Jadi apabila kamu sekarang dah tak ada jawatan kamu dengan tanpa segan silu mempertikaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu dalam masa kamu tak ada jawatan tu sekarang. Jadi kita kena pastikanlah Anthony Loke ni agar dia berpijak di bumi nyata tidak teruslah menjadikan Datuk Seri Anwar itu sebagai punching bag ekoran kekalahan Pakatan Harapan itu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok senario di Melaka itu sendiri salah satu isu yang dibangkitkan oleh kebanyakan pemimpin DAP tadi adalah kerana kita bersetuju untuk meletakkan dua calon lompat ini untuk menjadi calon kita. Itu yang ditekankan oleh DAP dalam banyak perkara Kekalahan Pakatan Harapan itu disebabkan oleh kita terima dua calon lompat ni tadi. Tetapi pada saya itu tidak benar. Kalau itu menjadi isunya, kenapa DAP itu masih kekal dalam 8 kerusi yang ditanding tu, dia masih lagi menang 4 dan Amanah menang 1. Padahal Pakatan PKR itu sendiri tewas 11 kerusi yang dipertandingkan. Tapi kena ingat 11 kerusi itu bukan dimenangi oleh PKR semasa PRU 18. PKR hanya menang 3 kerusi daripada 11 kerusi itu. Jadi sekarang ini bermakna PKR itu gagal mempertahankan 3 kerusi dia. Bukannya kita tewas keseluruhannya, kerana 8 lagi kerusi-kerusi itu adalah secara tradisinya milik UMNO UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kalau mengatakan isu lompat itu adalah menyebabkan Anwar melantik memilih calon-calon lompat itu jadi calon kita, menyebabkan PH kalah itu adalah tidak benar pada pandangan kami lah. Dan kalau kita ikut balik kerusi Gadik yang tewas oleh calon DAP Gadik dia di mana sebelum ni dimenangi oleh DAP ada kaitannya calon itu ataupun penyandang itu Saminaden tu dikaitkan dengan aktiviti dan dituduh di bawah SOSMA atas aktiviti Tamil Ilam Tamil Tiger tu. Jadi UMNO dan Barisan Nasional menggunakan isu tu untuk menumbangkan Saminaden di Gadik. So banyak perkara-perkara yang saya rasa Anthony Loke kena duduk, sit down, buatkan postmortem dengan rakan-rakan, postmortem dengan mereka yang pakar untuk tahu kesalahan mereka tu kenapa. Mungkin kita sedarlah DAP itu agak frustrated dia bertanding 8 kerusi, dan dia only menang 4 mungkin dia rasa agak tercabar kredibiliti DAP di sana. Tetapi macam kita terangkan dalam kenyataan media ni this is a new ball game tau, the whole new ball game sebenarnya. Kita pun tak ada pengalaman sebenarnya untuk menghadapi pilihan raya post PKP ni sebenarnya, dengan kekangannya dan sebagainya dengan diberikan saman dan sebagainya. Tak apalah Najib dan Mahyudin tu kena saman 20,000. Mereka adalah parti-parti pemerintah. Tetapi kami ni penyokong-penyokong Pakatan Harapan ni tak ada kemampuan kalau kami disaman. Jadi ramai jentera-jentera itu sebenarnya was-was untuk keluar untuk menjalankan tugasan menculak undi dan sebagainya. Itu yang kita rasa Anthony Loke harus sedar it's a whole new ball game orang panggil. Suasana yang agak keliru. Puan-puan kena faham kekuatan Pakatan Harapan ni adalah ceramah umum dia. Kalau you tengok PRU yang lepas tu, kalau dia buat ceramah umum penuh satu padang, satu stadium tu penuh, itu kekuatan Pakatan Harapan. Tetapi disebabkan PKP ni kita tak ada, pengundi-pengundi tu tak boleh pun keluar dengan ceramah.
Jadi kekuatan kita pada dasarnya begitulah, ya. It's a perkara baru yang kita sendiri tak boleh menjangka. Jadi kita harap saudara Anthony Loke ni jangan jump the gun lah, ya. Duduk dulu, bincang, tengok, buatkan postmortem, keluarkan satu resolusi apa sebenarnya penyebab kekalahan tu. Adakah ada yang mengatakan tentang logo dan sebagainya, ya tak? Tapi kalau logo, kenapa 5 orang tu lagi menang, ya tak? Kalau pasalkan logo pakatan tu, patutnya 28 seat ni semua UMNO dan Perikatan Nasional sapu semua, tetapi kita masih lagi menang 5 kursi, ya tak? Jadi kita kena tengok pertimbangan sebenarnya, ya, apa menyebabkan kekalahan Pakatan Harapan ni. Tapi kita kena ingat, ya, semasa PRU 18 tu pun, ya, kita sedar bahawa DAP itu adalah key player kepada wujudnya kerajaan di Melaka tu pada selepas PRU 18, ya, 14, sorry, PRU 14 tu. Jadi pada dasarnya itulah kita minta, ya, kita ambillah kekalahan PRN di Melaka ni sebagai satu contoh tauladan, ya, contoh untuk kita perbaiki lagi ataupun kita kena hadapi. Pasal COVID ni akan berpanjangan, ya, nampak gaya COVID ni akan berpanjangan. Dah start dos booster, mungkin ada dos nombor 4, ada dos nombor 5, dia ikut Israel ni style, ya. Dan kita merasakan apa-apa election ni pun, Sarawak ni pun kita dengar ura-ura mengatakan ada sekatan immigration lah, orang Semenanjung tak boleh masuk ke Sabah, Sarawak ni ada keberangkalian, ya. Dia hendakkan pilihan raya tu localized, you know. Sarawak can handle the local election. Orang luar tak boleh masuk menggunakan alasan jangkitan virus baru ni, Omicron dengan apa ni, ya. So kita kena bersedia lah, ya. Sebenarnya kita tak bersetuju pun election ni diadakan masa penularan COVID ni sebenarnya. Pasal macam itulah banyak sekatan, ya, banyak sekatan yang menghalang kita untuk touchdown, ya, untuk bertemu dengan masyarakat setempat, ya. Ini Sarawak ni lagi teruk ni, tuan-tuan, ya. You kena masuk pendalaman rumah panjang dan sebagainya. Kalau you sekat, macam mana kita nak pergi rumah panjang, ya tak? Macam mana nak pergi rumah panjang ni kalau you sekat, kata tak boleh bergerak dan sebagainya, gunakan alasan COVID ni sebagainya. So maknanya Sarawak ni pun mereka juga akan menang, ya tak? Mungkin ada masa lah kita duduk down, tengok macam mana, ya, pilihan raya di Sarawak ni akan dihadapi oleh Pakatan Harapan.